Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Basic Perakaunan tingkatan 5. Hari ini kita akan masuk tajuk kedua dalam bab 4 Perakaunan untuk perkongsian. Standard pembelajaran untuk hari ini, pelajar akan mempelajari akaun pengasingan untung rugi, iaitu pelajar dapat menerangkan tujuan penyediaan akaun pengasingan untung rugi. Pelajar akan dapat mengira faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji, allowance dan bonus berkongsi dan juga faedah atas pinjaman berkongsi. Baiklah pelajar-pelajar, dalam pembelajaran yang lepas, siri pertama, cikgu telah pun terangkan kepada kamu akaun-akaun yang perlu disediakan dalam perniagaan perkongsian, Antaranya adalah akaun perdagangan dan untung rugi, Di mana akaun perdagangan dan untung rugi ini untuk perkongsian masih sama formatnya dan masih sama caranya untuk milikan tunggal, Di mana tujuannya pun masih sama, iaitu untuk melihat prestasi sesebuah perniagaan. Di mana dalam akaun perdagangan dan untung rugi, kita akan dapat lihat untung atau rugi bersih, sesebuah perniagaan. Selepas itu, untung atau rugi bersih yang diperolehi itu akan dibawa masuk ke dalam akaun pengasingan untung rugi. Tujuan kita menyediakan akaun pengasingan untung rugi adalah bertujuan untuk menentukan kongsi untung atau kongsi rugi antara pekongsi-pekongsi selepas mengambil kira semua item yang berkaitan. Apakah item-item yang berkaitan itu? Yang pertama, faedah atas modal. Yang kedua, faedah atas ambilan. Yang ketiga, gaji, bonus atau allowance kepada pekongsi-pekongsi. Semua ini kita akan ambil kira berdasarkan perjanjian perkongsian yang telah dibuat, Seterusnya, barulah untung atau rugi bersih yang diperolehi selepas telah diambil kira item-item tadi itu, dia akan diagihkan kepada pekongsi-pekongsi mengikut nisbah yang telah ditetapkan dalam perjanjian perkongsian. Sekiranya perjanjian perkongsian dibuat, kita akan follow perjanjian perkongsian. Tetapi bagi perniagaan yang tidak membuat perjanjian perkongsian, maka Akta Perkongsian 1961 akan dirujuk, iaitu di mana untung atau rugi diagihkan sama rata. Seterusnya, penyediaan akaun semasa. Apa tujuan penyediaan akaun semasa? Akaun semasa ialah akaun yang menunjukkan tuntutan perkongsian kepada pekongsi dan tuntutan pekongsi terhadap perkongsian. Jadi dalam akaun semasa kita akan lihat apakah hak-hak pekongsi dalam perniagaan dan apakah hak perniagaan ke atas perkongsi. Seterusnya, akaun modal pula. Akaun modal ialah akaun yang menunjukkan kedudukan modal yang disumbangkan oleh para pekongsi. Dalam akaun modal ini, yang kita akan rekodkan adalah modal awal dan modal tambahan. Seterusnya, penyata kedudukan kewangan. Penyata kedudukan kewangan yang disediakan untuk perkongsi adalah sama seperti yang kita sediakan untuk milikan tunggal. Perbezaan yang ada dalam penyata kedudukan kewangan perkongsian hanya pada bahagian ekuiti pemilik. Di mana kalau penyata kedudukan kewangan untuk milikan tunggal, kita hanya akan ambil kira modal awal, ditambahkan untung, ditambahkan modal tambahan, ditolakkan ambilan dan akhirnya kita akan dapat modal akhir.
Tetapi untuk penyata kedudukan kewangan perkongsian pula, hanya akan ada dua perkara sahaja atau dua item sahaja di dalam di bahagian ekuiti pemilik, iaitu akaun modal setiap perkongsi dan akaun semasa setiap perkongsi. Apa tujuan kita sediakan penyata kedudukan kewangan? Okey, sudah tentulah untuk melihat kedudukan kewangan sesebuah perniagaan, ya, untuk satu-satu tempoh perakaunan. Yang kedua, kita nak lihat kemampuan perniagaan menjelaskan liability semasa, ya. Yang ketiga, untuk melihat baki aset dan liability perniagaan pada sesuatu tempoh tertentu. Dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan nilai ekuiti pemilik, ya. Okey, jom kita lihat yang seterusnya, ya. Okey, bagi menambahkan kefahaman pelajar-pelajar untuk penyediaan akaun-akaun perkongsian, cikgu ada sediakan satu soalan di mana kamu akan lebih faham bagaimana cara untuk menyediakan akaun-akaun yang terlibat dalam perkongsian. Okey, cikgu bacakan soalan. Ali, Bala dan Chu adalah perkongsi-perkongsi dalam perkongsian ABC. Perjanjian perkongsian adalah seperti yang berikut. Okey, di sini 1 hingga 4 Roman merupakan item yang ada dalam perjanjian perkongsian antara Ali, Bala dan Chu, ya. Okey, apakah perjanjian yang telah dibuat? Kita lihat di sini. Yang pertama, faedah atas ambilan perkongsi 10% setahun. Kedua, faedah atas modal 5% setahun. Gaji tahunan Ali dan Bala adalah RM7,800 dan RM9,800 masing-masing, ya. Maksudnya sini Ali 7,800, manakala Bala akan dapat gaji 9,800. Okey, bagaimana pula dengan Chu? Okey, di sini menunjukkan yang Chu itu merupakan perkongsi lelap. Okey, that's why dia tak ada gaji. Manakala Ali dan Bala merupakan perkongsi aktif, di mana mereka bukan saja menyumbang modal, tetapi mereka juga menguruskan perniagaan. That's why dalam perjanjian di antara mereka, mereka telah menetapkan Ali dan Bala ada gaji. Okey, yang keempat, untung dan rugi dikongsi di antara Ali, Bala dan Chu mengikut nisbah 5:3:2. Okey, di sini kita lihat ada pengagihan untung rugi di antara Ali, Bala dan Chu. Sekiranya tak ada dalam perjanjian pengagihan untung rugi, maka kita perlu rujuk Akta Perjanjian Perkongsian 1961. Tapi sekiranya ada, kita rujuk kepada perjanjian yang telah dibuat, ya. Okey, seterusnya diberikan juga maklumat perakaunan yang berikut diperoleh untuk tempoh perakaunan berakhir 31 Disember 2000X4 setelah akaun perdagangan disediakan. Okey, pelajar-pelajar, yang di bawah ini merupakan item-item yang ada dalam imbangan duga, ya, dan juga telah pun disediakan akaun perdagangan. Ya, maksudnya di sini kamu tidak perlu lagi menyediakan akaun perdagangan, ya. Kamu mungkin perlu sediakan akaun untung rugi. So, kalau sebelum ni kamu dah tahu bahawa kita sediakan sekali, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Tapi untuk kali ini, oleh kerana telah pun dimaklumkan di sini akaun perdagangan dah disediakan, jadi kamu tak perlu sediakan akaun perdagangan lagi. Jadi kamu akan mulakan dengan akaun untung rugi. Okay. Seterusnya, soalan juga memberikan maklumat tambahan, ya, kepada kamu. Apa tujuan maklumat tambahan diberikan? Okay, tujuannya untuk kamu membuat penyelarasan. Okay, apa itu penyelarasan? Iaitu kamu membetulkan semula, ya, atau membaiki semula
kesilapan-kesilapan yang telah dibuat sebelum ini dalam akaun atau imbangan duga atau maklumat perakaunan yang diberikan dalam soalan. Ya, bukanlah maklumat yang kita terima tu adalah semuanya tepat. Ada kalanya ada kesilapan. That's why dia keluarkan maklumat tambahan. Jadi kamu kena ambil maklumat tambahan ini dan buat penjelasan semula dalam akaun atau maklumat perakaunan yang diberikan dalam soalan. Ya. Kemudian apabila kamu nak masukkan maklumat perakaunan ini dalam akaun untung rugi, ya, dalam akaun pengasingan untung rugi, penyata kedudukan kewangan, kamu mestilah ambil item yang telah dibuat pelarasan. Jangan kamu ambil amount yang belum dibuat pelarasan. Ya, itu yang kebanyakan pelajar-pelajar membuat kesilapan. Ya, di mana pelajar telah pun membuat penyelarasan, tetapi terlupa untuk mengambil amount yang telah dibuat penyelarasan untuk dimasukkan ke dalam akaun-akaun tersebut. Ya, okey. So take note perkara itu, ya. Okey, seterusnya soalan meminta anda menyediakan akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2000X4. Okey, kamu lihat di sini soalan hanya minta kamu sediakan akaun untung rugi. Kenapa? Kenapa dah tak ada akaun perdagangan? Kerana akaun perdagangan telah disediakan, kan? Tadi dalam soalan dah dimaklumkan akaun perdagangan telah disediakan. So, kamu tak perlu sediakan lagi. Walaupun kamu tak nampak akaun perdagangan itu disediakan, kamu tak perlu sediakan lagi. Sebab dah dimaklumkan akaun perdagangan telah disediakan. Okey, seterusnya B, akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2000X4. Dan C, penyata kedudukan kewangan pada 31 2000X4. Okey, tapi untuk tajuk hari ini atau untuk pembelajaran hari ini, cikgu hanya akan menunjukkan kepada kamu yang pertama, bagaimana membuat penyelarasan, ya, item-item yang ada dalam maklumat tambahan ke atas maklumat perakaunan yang telah diberikan. Yang kedua, cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk mengira item ataupun perkara-perkara yang telah ada dalam perjanjian perkongsian, iaitu faedah atas modal, faedah atas sambilan, gaji perkongsi, ya. Cikgu akan ajar itu dulu pada kamu untuk kali ini, ya. Penyediaan untuk ketiga-tiga akaun ini, akaun yang kamu perlu sediakan ini, cikgu akan ajar dalam siri yang ketiga. Okey, jom. Okey, seterusnya kita lihat maklumat tambahan yang diberikan, ya. Yang pertama, kadar susut nilai adalah seperti yang berikut. Okey, untuk pengetahuan kamu, ada 3 kaedah pengiraan susut nilai, ya. Ini kita buat ulang kaji sikitlah, ya. Pengiraan susut nilai telah kamu pelajari di tingkatan 4. Itu ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama kita panggil kaedah garis lurus. Yang kedua, kaedah baki berkurangan. Dan yang ketiga, kaedah penilaian semula. Okey, cikgu tunjukkan di sini. Kaedah pengiraan susut nilai. Yang pertama, kaedah garis lurus, iaitu peratus susut nilai darab kos aset bukan semasa dan darabkan dengan tempoh masa. Manakala kaedah baki berkurangan pula, peratus susut nilai darab kos aset bukan semasa yang telah ditolakkan susut nilai terkumpul. Okey, di mana kita amount susut nilai terkumpul tu kita akan rujuk dalam maklumat perakaunan yang diberikan. Darabkan dengan tempoh masa. Dan yang ketiga, kaedah penilaian semula, iaitu baki awal aset ditambahkan dengan belian aset baru, ya, kalau ada belian aset baru, kemudian tolakkan dengan baki akhir aset. Okey, kita rujuk semula kepada maklumat tambahan yang diberikan. Kelengkapan kedai sebanyak 10% atas kos. Ini menunjukkan kaedah susut nilai yang digunakan adalah kaedah garis lurus, ya, iaitu ada perkataan atas kos, ya.
itu menunjukkan kaedah garis lurus. Formulanya, peratus susut nilai darabkan kos aset bukan semasa darabkan tempoh masa. So di sini peratus susut nilai adalah 10% darabkan dengan kos kelengkapan yang kamu akan rujuk dalam maklumat perakaunan dan darabkan dengan tempoh masa, ya. Tempoh masa di sini adalah setahun kerana tak diberikan apa-apa butiran lain. Jadi kita anggap setahun. Setahun means 12 bulan. So 12 bahagi 12, 12 per 12, jawapannya adalah satu, kan? So caranya, kamu dapatkan dulu kos kelengkapan kedai iaitu 15,900 dalam maklumat perakaunan ini. Okay, cara pengiraannya 10% darab RM 15,900, kamu akan dapat RM 1,590. Ya, di mana amount ini kamu akan masukkan ke dalam akaun untung rugi, iaitu bahagian belanja. Ya, kemudian susut nilai terkumpul iaitu 3,000. Susut nilai terkumpul kelengkapan kedai iaitu 3,000. Kamu perlu tambahkan dengan susut nilai yang baru kamu perolehi di maklumat tambahan tadi, iaitu tambah 1,590. Kemudian jumlah yang kamu akan dapat RM 4,590 dan amount ini kamu kena masukkan dalam PKK. Okay, nampak tak kat sini? Tadi yang kamu kira di maklumat tambahan, susut nilai yang kamu kira di maklumat tambahan, kamu akan masukkan dalam akaun untung rugi. Kerana ia merupakan susut nilai tahun semasa. Manakala yang kamu dah dapat tadi, susut nilai terkumpul, susut nilai tadi tu, kamu kena tambahkan dengan susut nilai terkumpul yang ada dalam maklumat perakaunan yang diberikan dan jumlahnya kamu akan masukkan dalam PKK. Okey ya. Okey, kita lihat maklumat tambahan seterusnya. Kenderaan adalah 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, formula kaedah baki berkurangan adalah peratus susut nilai kamu darabkan dengan kos aset bukan semasa yang telah ditolakkan susut nilai terkumpul darabkan tempoh masa. Okey, kita lihat dalam soalan. Kos kenderaan adalah 38,400 dan susut nilai terkumpul kenderaan adalah 2,000. Cara pengiraannya? Okey, 20% susut nilai kenderaan kamu darabkan dengan kos kenderaan iaitu 38,400 yang kamu tolakkan dengan 2,000 susut nilai terkumpul, ya. Dan kamu darabkan dengan tempoh masa. Di sini tempoh masanya adalah setahun, so tak perlu tunjuk darab 1. Kamu akan dapat 7,280, ya. 7,280 ini kamu akan masukkan dalam akaun untung rugi iaitu bahagian belanja. Untung rugi bahagian belanja, ya. Seterusnya, okey, susut nilai terkumpul kenderaan. Okey, iaitu yang ada dalam maklumat perakaunan 2,000 perlu ditambahkan dengan susut nilai pada tahun 2000X4 iaitu 7,280. Kamu akan dapat RM 9,280 dan jumlah ini dipanggil sebagai susut nilai terkumpul yang perlu dimasukkan dalam penyata kedudukan kewangan, ya. Okey, maklumat tambahan yang seterusnya. Simpanan tetap dibuat dalam tahun 2000X4. Okey. Jadi di sini kita rujuk semula dalam maklumat perakaunan yang diberikan. Simpanan tetap berkadar faedah 5% setahun iaitu 20,000, ya. Di sini faedah yang dikenakan adalah 5% setahun. Okey, jadi kita perlu kira faedah simpanan tetap iaitu sama dengan 5%
darab RM20,000, kamu akan dapat RM1000. Ya? Itu cara mengira faedah simpanan tetap. Okey, faedah simpanan tetap yang telah dikira ini, kamu perlu masukkan dalam akaun untung rugi bahagian hasil. Ya? Sebab kita dapat faedah atas simpanan tetap. Itu adalah hasil. Okey, maklumat tambahan yang seterusnya iaitu kadar bayaran belum bayar 320. Ya. Okey, ini perlu diambil kira perlu diambil kira sebagai kadar bayaran pada tahun 2000X4 kerana mengikut prinsip perakaunan iaitu pengiktirafan hasil dan belanja, semua hasil sama ada belum terperoleh atau belum terima dan semua belanja prabayar atau belum bayar perlu diambil kira ketika menyediakan penyata kewangan. Okey, jadi kita ambil kadar bayaran yang telah diberikan dalam maklumat tambahan iaitu 1240 ditambahkan dengan kadar bayaran belum bayar, ya. Sebab dia belum dikira kan dalam ni, jadi kita tambahkan dengan yang belum bayar. Okey. Kita akan dapat RM1560. Okey, ini merupakan kadar bayaran yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun 2000X4. Okey. Jadi kita akan masukkan nilai kadar bayaran yang ini yang terbaru kita dapat ni ke dalam untung rugi bahagian belanja. Okey, manakala kadar bayaran belum bayar, kita akan masukkan kadar bayaran belum bayar RM320 ke dalam PKK, ya. Okey, yang ini kita akan masukkan dalam liability semasa, ya, kerana ini merupakan tanggungan yang belum dijelaskan. Seterusnya, insurans prabayar RM480. Okey, ini menunjukkan perbelanjaan yang dibuat terlebih awal daripada tempoh yang sepatutnya, ya. Insurans prabayar ini patutnya kita bayar pada tahun 2000X5 tapi telah dibayar pada tahun 2000X4, ya. Okey. Jadi adakah insurans prabayar perlu ditambah dengan jumlah insurans yang telah dibayar sedia ada dalam maklumat tambahan atau perlu ditolak? Okey, secara logiknya ia perlu ditolak kerana insurans ini bukanlah insurans yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa. Ya, seperti yang kita tahu, ya, tadi cikgu dah cakap, mengikut prinsip perakaunan, hanya hasil dan belanja yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa sahaja yang akan direkodkan di dalam akaun untung rugi. Jadi di sini insurans prabayar ini perlu dikeluarkan daripada pembelanjaan insurans yang sedia ada kerana terlebih bayar. Okey, kita lihat di sini insurans sedia ada yang telah dibayar pada tahun 2000X4 adalah 2680. Ya, itu termasuk dengan insurans prabayar. Jadi kita perlu tolakkan 480 dan kita akan dapat 2200. Inilah insurans prabayar yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun 2000X4 dan kita akan masukkan ke dalam akaun untung rugi bahagian belanja. Okey. Insurans prabayar 480 ini kita akan masukkan dalam penyata kedudukan kewangan bahagian mana? Okey, oleh kerana insurans prabayar iaitu perbelanjaan yang dibuat lebih awal, itu menunjukkan bahawa harta kita atau wang kita berada kepada pihak lain.
Itu menunjukkan bahawa aset perniagaan, ya. Jadi kalau aset, kita akan masukkan dalam PKK bahagian aset semasa, ya. Seorang pelanggan yang berhutang RM300 telah muflis. Hutangnya dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey? Ini maksudnya kita kena wujudkan item hutang lapuk dalam akaun untuk rugi, ya, sebanyak RM300 dan diletakkan di bahagian belanja. Seterusnya, kita perlu keluarkan amount 300 ini daripada jumlah akaun belum terima kerana hutang ni dah tak dapat dituntut lagi, ya. Jadi keluarkan daripada akaun belum terima. Okey, kita lihat dalam maklumat perakaunan yang diberikan. Akaun belum terima sebanyak RM11,300. Jadi kita ambil 11,300 tolakkan dengan hutang lapuk. Ya. Kita akan dapat akaun belum terima, ya, yang terbaru adalah sebanyak 11,000 sahaja. Seterusnya, peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 2% daripada akaun belum terima bersih, ya. Okey, peruntukan hutang ragu maksudnya hutang yang kita anggarkan kemungkinan tidak dapat dikutip, ya, iaitu di sini untuk perniagaan ini menganggarkan sebanyak 2% daripada akaun belum terima bersih, ya, untuk setiap tahun. So 2% kamu kena darabkan dengan akaun belum terima bersih. Maksud akaun belum terima bersih adalah akaun belum terima yang telah ditolakkan dengan hutang lapuk, iaitu RM11,000. Okey, peruntukan hutang ragu 2000X4, ya, iaitu sebanyak 220 akan dimasukkan ke dalam penyata kedudukan kewangan di mana ia akan ditolakkan daripada akaun belum terima, ya. Okey, seterusnya kita akan kira sama ada berlaku penurunan atau peningkatan, ya, peruntukan hutang ragu berbanding dengan tahun lepas. Kita lihat peruntukan hutang ragu yang diberikan dalam maklumat perakaunan iaitu sebanyak 480, ya. Maksudnya sebelum ni adalah sebanyak 480. Okey. Tetapi selepas kita buat pelarasan, kita dapati peruntukan hutang ragu pada tahun 2000X4 adalah sebanyak 220. Okey. Di sini menunjukkan penambahan atau penurunan. Okey, dan tentunya lah penurunan, ya, peruntukan hutang ragu di mana kita lihat dia menurun daripada 480 kepada 220. So penurunannya sebanyak 260, ya. So apabila menurun, ini dianggap sebagai hasil, ya. Kita akan rekodkan dalam untung rugi bahagian hasil. Okey, bagaimana pula kalau pertambahan? Sekiranya berlaku pertambahan peruntukan hutang ragu, maka kita akan rekodkan sebagai belanja, ya. Perbezaan itu adalah sebagai belanja. Okey, baiklah, kita telah pun selesai membuat penyelarasan bahagian maklumat tambahan. Okey. Seterusnya kita akan kira pula item-item yang diberikan dalam perjanjian perkongsian, ya, iaitu 1 hingga 4 Roman. Okey. Item yang pertama, faedah atas ambilan perkongsi 10% setahun. Formula pengiraan faedah atas ambilan iaitu peratus faedah atas ambilan darab ambilan darabkan dengan tempoh, ya. Okey, kita rujuk pada maklumat perakaunan yang diberikan, ya. Ambilan Ali, Bala dan Chu, ya, seperti yang diberikan. Okey, kita kirakan faedah atas ambilan untuk Ali terlebih dahulu, iaitu 10% darabkan dengan ambilannya sebanyak 5,400, ya. Dan tempohnya selama setahun, so darab 1 sama dengan 540.
Seterusnya, faedah atas ambilan bala iaitu 10% darabkan dengan 2,800, ya. 2,800, kamu akan dapat 280. Seterusnya, faedah atas ambilan cu 10%, kamu darabkan dengan 3,000, ya. Ambilan cu dan darabkan dengan setahunlah satu dan kamu akan dapat RM300. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat butiran 2 Roman, faedah atas modal 5% setahun, ya. Formula faedah atas modal adalah peratus faedah atas modal darabkan dengan modal darabkan dengan tempoh, ya. Okey, kita lihat maklumat perakaunan yang diberikan, ya. Di sini diberikan akaun modal Ali, bala dan cu dan ini adalah jumlah modal masing-masing. Okey. Kita kira terlebih dahulu faedah atas modal Ali iaitu 5%, kamu darabkan dengan modal Ali iaitu 40,000, ya. Dan darabkan dengan 1 tahun lah, tempohnya 1 tahun, 1 dan kamu akan dapat RM2,000. Seterusnya, faedah atas modal bala, ya, iaitu kamu ambil 5% darabkan dengan modal bala, ya, bala 20,000 dan darabkan tempohnya 1 tahun, kamu akan dapat RM1,000, ya. Seterusnya, faedah atas modal cu iaitu 5% darabkan dengan modal cu, ya, iaitu 10,000. Kamu akan dapat RM500, ya. Tempohnya setahun. Jadi kamu darab 1, kamu akan tetap dapat RM500. Item yang ketiga, gaji tahunan Ali dan Bala adalah RM7,800 dan RM9,800 masing-masing, ya. Di sini menunjukkan gaji tahunan Ali 7,800 dan Bala 9,800. Okey, jadi cara pengiraannya kita akan kirakan jumlah gaji tahunan Ali dan Bala iaitu 7,800 akan ditambahkan dengan 9,800. Kita akan dapat RM17,600 gaji perkongsi, ya, iaitu Ali dan Bala. Okey. Seterusnya. Okey. Semua pengiraan ini yang kita dah buat ini kita akan masukkan dalam akaun pengasingan untung rugi, ya. Bagi faedah atas ambilan, kita anggap sebagai hasil kepada perkongsian, ya. Kerana faedah yang dibayar oleh perkongsi-perkongsi itu menambahkan hasil perniagaan, ya, hasil perkongsian. Jadi ia sebagai hasil. Manakala faedah atas modal pula merupakan belanja kepada perkongsian kerana perkongsian perlu membayar faedah kepada perkongsi-perkongsi. Jadi ini dikira sebagai belanja. Okey, seterusnya gaji perkongsi Ali dan Bala pula dikira sebagai belanja, ya. Dianggap sebagai belanja kerana perkongsian perlu bayar kepada perkongsi-perkongsi, ya. Okey, yang seterusnya 4 Roman iaitu untung dan rugi dikongsi di antara Ali, Bala dan cu mengikut nisbah 5:3 nisbah 2. Okey. Kita hanya akan dapat tunjuk apabila kita telah pun menyediakan akaun pengasingan untung rugi, ya. Di mana kita kena ambil untung atau rugi bersih yang kita dah dapat daripada untung rugi. Kemudian kita kena tambah dan tolakkan dengan item-item daripada 1 hingga 3 Roman ni dulu. Kemudian barulah kita akan tahu sama ada untung atau rugi yang perlu dikongsikan antara Ali, Bala dan cu, ya. Jadi untuk 4 Roman ini cikgu akan tunjukkan kamu dalam pembelajaran yang seterusnya iaitu dalam siri yang keempat. Siri yang ketiga, minta maaf, ya. Okey, jadi untuk pembelajaran hari ini setakat ini saja. Kita akan jumpa dalam kelas akan datang. Okey, cikgu tak ada bagi apa-apa latihan untuk kamu, tetapi cikgu mohon kepada kamu untuk tonton dan cuba praktis, ya, praktis buat sehingga kamu
faham. Bagaimana mengira dan membuat penyelarasan di bahagian maklumat tambahan dan juga membuat pengiraan di bahagian item perjanjian perkongsian, ya. Okey. Setakat itu saja. Kita jumpa dalam kelas akan datang. Okey, sebelum itu cikgu ada kata-kata motivasi untuk kamu. Okey, motivasi untuk hari ini. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi, bersiap sedia untuk masa depan yang cerah. Okey? Belajar dari rumah bersama cikgu. Kita jumpa dalam kelas akan datang. Okay, bye.